Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzalal Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami kepada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan-kebaikan akhirat dan dunia, dan rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rasa bersyukur pada waktu yang sangat sukar untuk kita berkumpul pula buat kerja yang payah, kan? Kuliah ni satu benda yang besar. Yang keduanya pada waktu yang sukar juga, 3 petang, 2 kali sukar. Jadi kalau di Shah Alam mereka ada kumpulan K-pop, kumpulan pengajian orang pencen. Kat sini ada K-pop tak ada. Ni bukan kumpulan K-pop lah. Kat Shah Alam panggil K-pop, kumpulan orang kumpulan pengajian orang pencen. Kalau kat Shah Alam, tapi kita pagi. Kalau kat Pustakaan Negeri tu pagi, tapi 3 jam, 3 kitab, ada 2 kitab. Sekali duduk 600 orang ada duduk. Minat. Ini kelebihan duduk di Selangor. Selangor ni sangat meriah dengan majlis ilmu. Subhanallah. Beruntunglah duduk di Selangor Darul Ihsan. Jadi insya-Allah pada petang ni tajuk yang diberikan pada saya ialah hati yang berbunga. Mungkin ada yang tanya apa maksud hati yang berbunga. Kebetulan nama masjid ini Masjid Fatimah Az-Zahra ataupun Az-Zahra. Masuk kat sini ialah Fatimah nama anak Nabi. Fatimah ni maksudnya lembut. Orang yang bernama Fatimah ni yang saya tengok selalunya lembut. Ada orang tu isteri nama Fatimah, lembut orang dia. Suami dia ada masalah, tapi dia sabar dia. Sabar, tak nak ceritalah apa yang kita sebut jenayah yang dilakukan, tetapi mana ceritanya orang dia selalunya lembut. Fatimah, apabila kita sebut Az-Zahra, dia bunga. Dia Fatimah lembut yang berbunga. Dan Fatimah ini anak Nabi yang bungsu daripada Siti Kharijah radhiyallahu anha yang sangat Nabi kasih. Sebab tu Siti Kharijah ini isteri pertama Nabi. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah, dia dah berkahwin 2 kali. Pertama suami meninggal, yang kedua bercerai dengan sebab-sebab tertentu. Maknanya dia berkahwin dengan Nabi ni dengan pengalaman rumah tangga yang cukup luas.
Dibezakan umurnya 25, Nabi, Siti Khadijah 40. Dalam arti kata lain, Siti Khadijah ini orang yang banyak memainkan peranan dalam perjuangan Nabi pada peringkat awal. Sebab itu antara sebab Allah bawa Nabi pergi ke langit ketika Nabi sedang bersedih, dia dipanggil Amul Huzun, tahun kesedihan, apabila meninggalnya dua tokoh yang hebat yang selama ini mempertahankan, menolong Rasulullah, iaitu pak saudara dia Abu Talib. Walaupun dia tolong Nabi, dia tak beriman, Abu Talib. Tetapi selagi dia hidup, orang tak berani jentik tinggal Nabi. Yang kedua, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum saya masuk tajuk kita ni, sebab tu Nabi ni kenangan dengan Siti Khadijah tu sangat banyak. Sehingga kan Nabi ni dia, apabila orang bawa kambing saja, Nabi mula terlepas cakap, walaupun Siti Khadijah dah meninggal dunia lama. Mari je kambing masak gulai, Nabi tersebut alangkah baiknya kalau Siti Khadijah masih hidup. Mari kambing panggang je, Nabi terlepas cakap, alangkah baiknya kalau Siti Khadijah masih hidup. Mari kambing tom yam je, tom yam tak ada lah zaman tu, alangkah baik kalau Siti Khadijah masih hidup. Apabila berulang-ulang, maka Siti Aisyah akan merasa cemburu. Lalu Nabi sebut, dalam keadaan Nabi menyebut, ketika orang tak beriman dengan aku, Siti Khadijah ni manusia yang pertama beriman apabila Nabi membawa Islam. Yang kita faham, Siti Khadijah perempuan, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar laki-laki, dan kanak-kanak Sayyidina Ali. Tetapi tiga golongan ini sebenarnya yang pertama peluk Islam, iaitu Siti Khadijah, bermakna wanita lah yang pertama memeluk Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika orang tidak memberikan aku pertolongan, Siti Khadijah jatuh miskin, sehingga dia menyebut, kalau aku mati, tulang aku ada harga, engkau jualkanlah ke pasar wahai Rasul Allah, duit itu laburkan, sumbangkan pada perjuangan Islam. Tatkala Allah tak bagi aku daripada aku anak, walaupun aku ada isteri yang lain, Siti Aisyah anak dara, Allah beri kepada Siti Khadijah 6 orang anak, dan turun malaikat beri salam pada Siti Khadijah, wahai Muhammad, wahai Rasul Allah, Allah kirim salam pada Siti Khadijah. Tak berlaku dalam sejarah kemanusiaan Tuhan kirim salam pada makhluk melainkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita membincangkan salah seorang anak yang paling Nabi kasih dan Nabi sayang, anak dia iaitu bersama Siti Khadijah, Fatimah radhiyallahu anha. Bersempena dengan nama masjid ini, Fatimah Az-Zahra, Fatimah yang berbunga. Nak cerita bahawa hati yang berbunga merupakan hati yang dipanggil hati yang sehat. Itu je. Cuma bila berbunga tu, dia lari sikit berbunga macam kan. Jadi bila berbunga ni memudahkan kita faham, hati yang sehat, hati yang sejahtera, hati yang berbunga, benda sama juga. Sebab kita nak membincangkan petang ni, hati kita jenis yang macam mana. Dan yang kedua, hati ini bagaimana kita nak letakkan dia di dalamnya rasa hidup bertuhan, iaitu takwa. InsyaAllah boleh boleh. Kita lihat bahagian hati dulu, boleh? Kenapa di sini saya sebut hati? Dan apabila kita ini menjadi manusia yang dipanggil hamba, kita kena selalu muhasabah hati kita. Sebab itu ibadah kita ini ditolak atau diterima, Allah pandang di hati. Hati yang duduk di sebelah kiri, yang kita kata paru-paru tu, itu hati, itu bukan hati. Hati sebenarnya jantung, qalbun, jantung. Jantung itulah yang kita rasa seronok, rasa gembira tu. Anak keluar result, keluar UPSR itu dapat 5A, sini berkembang-kembang ya, kembang. Tak cukup sini, telinga berkembang, macam astro, berkembang. Target anak dapat 5A, tiba-tiba tak dapat 5A, dapat 4A 1B, sini sakit. Telefon kita tu, ustaz, anak saya kenapa 4A 1B? Aku dimarahnya, macam aku anak dia, macam aku yang periksa. Saya kata kenapa? Yalah ustaz, percubaan 5A, keluar 4A 1B, kenapa? Tengok hati dia sakit.
Sakitnya sebab dia tak nampak 4A Allah bagi, 1B tu yang dikira tak betul, 4A tak terima kasih. Buta hati. Kawan saya lecturer satu office, saya tanya macam mana result anak UPSR. Okey ustaz, saya pergi sekolah ada lewat, A dah habis. A dah habis lah. Dapat 1A 4B. Alhamdulillah ustaz, masa percubaan 5 fail. Orang apabila hatinya berbunga, cara cakap berbunga, tenang. Kerana hati ini yang tempat disebut tempat pandangan Tuhan. Jadi dua benda. Satu, kolbun dalam bentuk fizikalnya, jasmaninya, jantung tu yang kita panggil jantung pisang, yang kita buat bypass, yang tersumbat, jantung berlubang, itu jantung. Jantung ni satu, tak boleh share. Hati berbeza. Yang kita kata hati liver tu, yang kita makan hati, yang tu tak apa. Sebab tu kita dengar orang buat pembedahan hati, pemindahan hati. Sebab bila kita potong, dia tumbuh balik. Jantung tak boleh share. Jantung satu-satu tak boleh share. Bagi orang mati kita. Tetapi yang kedua yang kita nak bincang pada petang ini, hati pada pandangan rohnya. Apa yang kita nak isi dalam hati tu? Nak isi takwa atau sebaliknya? Nabi sebut at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Takwa bukan dekat restoran at-taqwa. Takwa di sini. Apa yang kita nak isi di dalam hati tersebut agar dia menjadi hati yang sejahtera, yang berbunga. Tu dia. Dan Allah pandang di situ. Dan kita sebagai hamba, kita kena faham, kerja kita mesti muhasabah. Sebab ayat-ayat Quran yang Allah berikan pada kita, banyak ayat-ayat yang menjurus kepada kita nak bersihkan hati, yang dipanggil tazkiyatun nafs. Saya ambil contoh ayat 129 Al-Baqarah. Allah sebut dengan permintaan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkikum innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, kamu bangkitkan di kalangan umat, iaitu mereka, di kalangan mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, kerja dia membacakan tentang ayat-ayat kami. Yang kedua, membersihkan hati mereka, tazkiyatun nafs. Yang ketiga, dan mengajar mereka tentang apakah syariat ataupun yang diajarkan perintah syariat daripada kitab tersebut. Yang kedua, saya ambil surah Al-Baqarah juga ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sama juga Allah kirimkan rasul-rasul itu sebagaimana Allah kirimkan rasul-rasul yang lain membawa tiga kerja ini, membacakan ayat-ayat Allah dan membersihkan hati, dan juga menerangkan apakah undang-undang yang mesti diikut daripada kitab tersebut. Maka begitu juga dengan surah yang lain. Saya ambil contoh yang biasa kita dengar, iaitu namanya surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, bila Allah menyebut huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Allah yang mengirimkan di kalangan manusia, di kalangan manusia di semenanjung tanah Arab, yang orang kata zaman jahiliah. Ramai yang kata jahiliah itu bodoh. Dah, jahiliah bahasa Arab bukan bodoh. Jahil kita terjemah bodoh. Zaman jahiliah merujuk pada Quran, bukan bodoh. Kalau rujuk kepada ayat-ayat dalam Quran, saya ambil contoh yang pertama, surah Al-Imran ayat 154, surah yang ke-3, juzuk yang ke-4. Allah sebut dengan perkataan yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Mereka memberi sangkaan buruk kepada Allah dengan sangkaan buruk jahiliyah. Bila ambil Islam tak maju, kan? Bila ambil Islam terkebelakang, tidak moving forward dan sebagainya, tidak maju, tidak moden dan sebagainya. Yang kedua, perkataan jahiliyah Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 50. Al-Ma'idah surah ke-5, juzuk yang ke-7. Muka surat cari sendiri. Allah sebut afa hukmal jahiliyati yabghun
Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukuman jahiliah yang mereka inginkan? Siapa yang lebih baik dalam membuat hukum hakam selain daripada Allah? Yang ketiga, Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 33, surah 33 juzuk 22, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kamu isteri para nabi, perempuan yang beriman, duduklah kamu dekat rumah dan jangan kamu bersolek, berbedak, bergincu, bermakeup dengan keterampilan perempuan Arab jahiliah. Perempuan ketika itu sebagai alat memuaskan nafsu laki-laki saja. Sebab tu bila dapat anak perempuan ketika itu Allah sebut dalam Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Bila mari anak perempuan, mak bidan kata, mamat hang dapat anak perempuan. Dia bukan orang Kedah. Mudah fahamnya kamu dapat anak perempuan, muka ayah menjadi merah, jatuh hitam. Malunya dua pilihan di hadapannya, kan? Sama ada dia bela dalam keadaan kehinaan, au yadussuhu fit turab, ataupun ditanam dalam tanah hidup-hidup. Tak ada nilai perempuan. Allah majukan perempuan. Sebab tu kita kadang-kadang sebab kefahaman kita kepada aurat pun tak faham. Betul tak? Sekarang ni nama-nama jenama tudung mahal-mahal. Saya on the way datang ni, ada orang tanya pasal tudung. Dia nak jual tudung. Yang tanya ni artis tu, artis. Saya tak nak sebut nama dia. Ada jenama. Ialah tudung Farida, Shazmin Collection, Aryani, Ariwana, Aris, Ariwatan. Macam-macam. Lapisan pertama ya, lapisan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima kita tarik panjang sikit, kita lilit, kita gulung-gulung, kita cocok sini, cocok sini, cocok sini, cocok sini. Pontianak tengok puan, minta maaf, Pontianak tengok je, aku paku 1, kau 10. Pening Pontianak tu. Dalam arti kata kita mengambil benda yang bukan Islam. Jadi begitulah. Yang keempat, saya nak terangkan ni, nak masuk pada hati ya. Yang keempat, surah nama dia Al-Fath, surah pembukaan, ayat ke-26, surah 48, juzuk 26. Idh ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah. Tak kala orang itu Arab jahiliyah berada di atas kesombongan, kemuncak kesombongan jahiliyah, mereka menolak Islam. Keempat-empat perkataan jahiliyah, surah Al-Imran, Al-Ma'idah, surah Al-Ahzab dan surah Al-Fath yang saya beri tadi, nama-nama dan juga ayatnya, tidak menjurus pada bodoh. Sebab Allah kirimkan Nabi di kalangan mereka itu, Nabi yang kerja dia membawa, menerangkan tentang kitab, membersihkan hati mereka daripada perkara-perkara yang kotor. Yang kita doa tu tadi, yang saya doa tadi, doa Imam An-Nawawi rahimahullah. 6 doa disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, keterangan kepada adab-adab orang yang membawa dan mempelajari Al-Quran. 6 doa itu tak sama macam doa kita kan. Kita lain, ya Allah nak 2 juta ya Allah. Ya Allah nak rumah besar, kereta besar, gaji besar, isteri besar. Tapi Tok Guru mintanya lain. Yang pertama tentang hati. Allahumma, kita minta Allahumma aslih qulubana. Wahai Allah, perelokkan hati kami yang paling besar dengan dosa syirik. Sebab tu dalam ni hati kita kalau ada unsur syirik, wa na'udzubillahi min dzalik, rosak amalan kita. Anak kita 99% matematik A, iman kita 99% tempatnya neraka. Rukun iman 6 tu, 6 beriman pada Allah sampai qada dan qadar, semua kena terima 100%, tak boleh kurang walaupun 0.0001%. Dia tidak boleh goyang sikit pun, tidak ada ragu-ragu kepada Allah. Yang kita nak bersihkan yang paling besar syirik. Di samping penyakit-penyakit lain, antaranya ragu-ragu pada Tuhan, tak percaya pada Islam,
kurang seronok pada agama Tuhan, kurang seronok pada agama, kita nak buang sifat-sifat ni kan. Tengok cerita Hindustan, 3 jam dia boleh konsentrate, istiqamah dan penuh komitmen. Bila dengar kuliah sejam saja dah mula resah, gelisah, duka lara, hati tak tenang. Bila ustaz nak sebut wabillahi taufik wal hidayah, hati tak seronok. Paling dia suka ustaz sebut wabillahi taufik alhamdulillah. Dia paling risau kalau ustaz sebut alhamdulillahilladzi allama. Bermula. Dia tak tenang. Ini antara penyakit hati yang kita tak perasan. Itu sebenarnya penyakit yang menyebabkan kita tak merasa lazat dalam kita mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penyakit kan? Macam itulah kan? Habis kuliah, habis dah, tak rasa ustaz 1 jam, tak rasa puan tidur tadi. Dia tenggelam dalam lamunan dia. Sebab itu dalam keadaan ini maka kita faham kita minta Allah bersihkan daripada hati kita benda yang kotor, sebab dia mencacatkan ibadah kita. Orang sembah berhala 60 tahun, zuhud peluk Islam, belum tahu sembahyang, belum berkhatan, belum tahu baca Quran, belum dan belum belaka. Asar dia meninggal. Dia seperti bayi yang baru lahir. Ada orang tu duduk dekat mana? Dekat Sarawak. Dia Islam, keluarga dia tak Islam. Dia marah anak dia tu Islam. Kerja ayah dia tu hantar dekat masjid, bangkai, buang najis. Itu kerja ayah dia. Masjid jadi pening kepala dengan perangai dia ni. Pening kepala. Anak dia seorang perempuan peluk Islam, dia marah. Tak hari. Sehinggalah satu hari ketika sedang nak solat Jumaat, sedang siap-siap nak solat Jumaat dalam pukul 12, tiba-tiba dia datang masjid. Pak Imam takutlah, sebab dia datang masjid selalu nak buat benda lah ni. Bila dia datang, dia kata, Pak Imam, bagaimana kalau saya peluk Islam, macam mana? Pak Imam kata biar betul dia ni. Lalu Pak Imam ajarlah mengucap. Dia balik. Tiba-tiba anak dia balik rumah, yang perempuan ini ketuk pintu tak buka depan. Pergi belakang, dia nampak ayah dia dekat tengah rumah sedang baring. Dia nak masuk tak boleh, dia korek kopak, dia kopek pintu belakang tu, boleh masuk. Ayah dia meninggal. Ketika nak azan zuhur tu meninggal, tangan macam ni. Dalam keadaan lepas daripada solat zuhur, solat Jumaat hari itu, dia lalu kat masjid dalam keadaan sebelum salah. Dia nak minta tolong orang masjid. Orang semua dah faham ayah dia selalu berona pada masjid. Lalu AJK masjid panggil anak dia, tanya apa terjadi. Dia kata ayah dia meninggal. Lalu imam tu beritahu, pagi tadi ayah dia baru mengucap 2 kalimah syahadah. Bersihnya apabila dia telah mengucap 2 kalimah syahadah, perkataan asyhadu alla ilaha illallah membatalkan segala dosa-dosanya. Tetapi kalau hati yang di dalamnya ada ragu-ragu, ada syirik pada Allah, nampak macam sembahyang selalu, kuliah selalu, pergi Mekah selalu, orang ini dalam hatinya ada ragu-ragu, dia meninggal, dia tertolak dia punya ibadah dia kerana ada unsur yang membatalkan akidahnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita pergi pasar tani puan, bawa bakul, nampak ikan beli, daging ayam beli, buah beli, sayur beli, balik kosong, bakulnya berlubang. Perbezaannya apabila dalam hati itu ada unsur yang mana di sana dia menolak ibadah kita. Sebab itu kita sebut hati yang berbunga ini, secara mudah fahamnya, kita nak bersihkan hati ini agar dia menjadi berbunga dengan keimanan. Kita pergi. Hati ibarat seorang raja yang mengatur bala tentera yang memberi perintah dan berbuat sesuka hati. Jadi hati ini, dia ni sebagai raja, dia yang memerintahkan anggota-anggota untuk bergerak, bertindak. Sebab itu kalau di sini rosak, yang sini baik. Ada orang kata, Ustaz pandang saya jangan pandang zahir,
Allah tak pandang zahir, Allah pandang hati. Pandai pula dia kata. Pakai tudung ni ustaz, panah-panah, dituk-dituk, belum tentu syurga. Kalau hati tak ikhlas, saya tanya dia balik, yang buka aurat ni dah confirm syurga ke? Alamak, tak boleh jawab lah ustaz. Bila maksudnya Allah menyebut dalam erti kata Allah pandang yang di luar, dalam pun Allah pandang. Masuk hadis, innallaha la yanzur ila siwarikum wala ajsadikum wa innama yanzur ila qulubikum. Allah tak pandang luar kamu, jasad kamu, Allah pandang dalam. Maksudnya luar pun Allah pandang, dalam pun Allah pandang. Kita ni bila sedekah pakai replika cek besar tu, kita rasa apa? Oh, tak ikhlas dia tu ustaz. Ikhlas tak ikhlas ni bukan masalah dia tunjuk atau tak tunjuk orang nampak atau tidak. Sebab cara dia merosakkan ibadah ke hati tu senang saja. Syaitan tak boleh masuk cara takabur, dia masuk cara riak. Tak boleh cara riak, dia masuk cara sum'ah. Tak boleh cara sum'ah, dia masuk cara ujub. Contoh mudah, kita bangun malam, takut orang nampak kita bangun, tak buka lampu. Takut orang dengar kita ambil wuduk perlahan-lahan je. Tiba-tiba dalam ketika kita nak solat tu, Allahu Akbar, aku rasa dalam ampang ni aku seorang bangun malam, hancur lebu. Apa masuk apa? Ujub. Dia rasa diri dia lebih hebat pada orang, duk seorang pun amalan batal. Subhanallah. Dia rosak di mana? Di sini. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu ala wahya qalb. Nabi kata dalam jasad kita ada seketul daging. Daging ini kalau baik, baiklah seluruh anggota, kalau buruk, buruklah seluruh anggota. Masuk buruk dan baik ini bukan pada nilai zahirnya. Sebab yang duduk dalam hati orang tak nampak. Pakai bedah, dia bedah, dia nampak dalamnya ada syaitan. Banyaknya syaitan ustaz, 1000 ekor ada. Besarnya nafsu dia 10 kilo ada? Tak ada. Tetapi nilai itu wujud dengan kefahaman kita bahawa di situlah letaknya syaitan yang mengganggu dan nafsu yang duduk di dalamnya, yang tak nampak tu kan. Ni salah syaitan. Syaitan kata fala talumuni walumu anfusakum. Syaitan kata apa? Jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Aku ajak je, kau ikut siapa suruh. Bila kita kata syaitan, Ramadan pun tak ada syaitan yang salah. Menangis syaitan. Di manakah keadilan? Nak ceritanya bahawa dalam hal ini, bahawa yang kita nak bersihkan, yang kita kata tazkiyatun nafs, nak bersihkan hati. Puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, nampak air ni jernih kan? Bersih. Air yang bersih ni, kalau saya tuang dalam gelas ini, gelas ini dia akan ikut air sini. Kalau di sini bersih, di sini bersih. Di sini kotor, di sini kotor. Jadi yang kita katakan, yang kita nak isi, ini dia hati. Hati yang ini nak kita isikan dengan ketakwaan. Sebab itu kaedah tasawuf menyebut at-takhliyatu qabla tahliyah. Kosongkan sebelum penuhkan. Kosongkan hati daripada sifat-sifat yang tak baik untuk kita penuhkan dengan sifat yang baik. Kalau hati kita sudah terisi dengan benda yang kotor, bagaimana kita nak isi dengan air yang bersih? Dia akan tumpah. Lalu kita kena bersihkan hati, yang kita panggil tazkiyatun nafs. Jadi yang ini kita kena nak bersihkan dan kena ambil daripada sumber yang bersih, baru dia datanglah apa dikatakan bersih. Kita nak tengok hati kita berbunga atau tidak. Cuba kita renung beberapa ayat dan kita lihat bagaimana ianya berfungsi. Sebab tu macam mana kita kena faham, antara sebab orang masuk neraka, dosa. Dan dosa perlu dibersihkan. Dekat Ampang ada tak hospital atau klinik membersihkan dosa? Kalau ada, nak juga saya. Berapa bayarannya? Maknanya nak bersihkan dosa dengan apa? Bertaubat, beristighfar. Sebab itu disebutkan dalam sepotong hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebut, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda.
Seseorang hamba itu, kata Nabi, apabila membuat satu dosa, maksiat, akan digoreskan di hatinya satu goresan hitam. Yang ni bukan gores dan menang, puan. Gores, menang, dapat, mesti masuk. Yang ni digoreskan dengan goresan hitam, goresan maksiat yang menyebabkan hati itu hitam. Wa in ada, disebutkan oleh Nabi, nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Wa in taba wastaghfara saqala qalbahu. Sekiranya dia bertaubat, berbuat istighfar pada Allah, hati itu akan jadi bersih. Maknanya titik hitam tu akan jadi bersih. Tetapi kata Nabi, wa in ada zida fiha. Sekiranya diulang dosa yang sama, maksiat yang sama, diulang balik, dah bertaubat buat dosa, bertaubat buat dosa, zida fiha, semakin banyak Allah letakkan dalam hatinya. Zida fiha, hitam tu semakin banyak. Sampai bila? Hatta ta'lua qalbahu, sampailah menutup hatinya. Wa huwa rana alladhi zakarallahu kalla bal rana ala qulubihim, iaitu itulah ran, karat yang Allah sebut, menutup hati, penuh dengan karat, rapuh hati kita. Ketika itu hati jadi gelap, hati jadi hitam. Bila buat baik dia rasa resah gelisah, bila buat maksiat dia rasa seronok, bila kuliah dia rasa berat, sembahyang rasa berat, buat baik dia rasa benda itu jadi berat baginya, malas beribadah, malas buat baik, merasa sukar dalam kehidupan ini apabila hati sudah menjadi hitam. Ini yang kita takut, yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hati ini dia terbagi kepada tiga secara umumnya. Ni kita sebut, nak tengok hati kita petang ni berbunga ataupun dia berdaun saja, ataupun tak ada bunga, ataupun bunga yang wujud tumbuh tapi tak ada wanginya, kan? Jadi apa yang disebutkan bahawa hati itu terbahagi kepada tiga. Yang pertama, hati yang berbunga, hati yang sehat. Hati yang sehat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari besok kiamat, surah surah apa ni? Surah Asy-Syu'ara ayat 88. Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Bila nak berlaku kiamat nanti, hari kiamat nanti, tak bermanfaat padanya anak dan harta benda dan anak penak. Bukan bermakna anak kita tak bermanfaat, bukan makna harta tak bermanfaat, tetapi salah urus dia menjadi tak bermanfaat. Kita risau anak tak dapat A periksa, kita tak risau anak kita tak solat, kita tak risau anak kita tak menutup aurat, kita tidak risau anak tak tahu baca Quran. Tahun 2003 cerita ni berlaku di Johor, Darul Ta'zim di Keluang. JDT, saya orang JDT ni cuma main. Orang kata JDT tak masuk final, kenapa Ustaz? JDT dia lawan antarabangsa, dia pulun. Lawan sesama sendiri, dia ruhamat, dia tak pulun. Berlaku di Keluang. 7 orang adik-beradik, ayah dia kerja, gaji kecil, mak tak kerja. 4 orang dalam universiti, abang dan 3 adik perempuan. 3 lagi duduk kat rumah. Yang perempuan seorang 8 tahun, abang dia Izwanuddin 9 tahun, Nurul Masela 8 tahun. Seorang adik dia kecil, tak mampu nak bayar bil elektrik kena potong. Malam-malam baca dengan lilin. Pukul 3:30 pagi rumah terbakar. 2 orang ni, anak dia Marsila dengan Izwanuddin 8 dan 9 tahun, bila terbakar rumah api, dia sempat keluar ikut pintu belakang lari. Tapi bila dia teringat mak ayah dalam api, adik dia pusing balik masuk dalam api, dan 5 beranak mati rentung berpelukan. 2 tu boleh selamat, dia masuk balik. Kenapa persoalan dia? Kerana dia sayang pada mak bapak dia. Dia sanggup redah dalam api. Anak hari ni dia sebut kat bibirnya sayang mak ayah,
tapi dalam masa yang sama anak itu tak solat, bukan aurat, anak itu buat maksiat, sebenarnya anak-anak inilah yang akan menolak ayah masuk ke dalam api neraka yang lebih besar daripada api dunia yang kita lihat pada hari ini. Maksudnya di sini ialah harta dan anak penak dia menjadi tidak bermanfaat bila kita salah urus, dia tidak bermanfaat. Sebab tu anak kita ni perempuan, jangan kata pada anak kita, jangan hina, jangan kutuk, jangan cerca dia. Anak kita tak dapat A, kita maki dia, jangan. Belum tentu anak yang kita puji membawa kita ke syurga. Allah jadikan kita itu menjadi manusia yang tunduk selama-lamanya, hina sebagai hamba. Anak yang pertama magistrat, yang kedua lawyer, yang ketiga engineer, yang keempat doktor, yang kelima penagih dadah. Biar kita faham bahawa wahai manusia, jangan kamu mendabik dada di hadapan Allah. Kamu itu hamba biasa, kamu tidak boleh menentukan hidup kamu. Di sana ada kuasa Allah, baru kita tunduk. Kalau tidak, tengok anak aku berjaya belaka, hebat belaka, aku hebat mengurus anak, maka kat situ hilang rasa hormat dia sebagai hamba kepada Tuhannya. Faham deh? Sebab itulah racun yang paling berbisa kepada anak ialah kata-kata negatif, kata-kata pahit, caci maki, cercaan daripada mak dan ayah. Dia masuk dalam hati ini, dia membunuh jiwa, membunuh semangat, membunuh kehidupan anak. Tak apa, puji dia. Anak saya ustaz, walaupun belajar tak tinggi, tak pandai, sembahyang tak payah suruh ustaz, saya seronok dia. Allah, tuan-tuan, tuan-tuan, puan-puan, kalau saya tanya apakah kebahagiaan, siapa boleh jawab? Rumahnya besar. Rumah yang besar tak bahagia. Harta yang banyak, anak beranak berbalah, pangkat yang tinggi, tak boleh tidur malam. Beritahu saya apa nilai sebenarnya kekayaan. Nilai kekayaan di sini laisa ghina min kasratil amwal, walakin ghina nafs. Bukan kaya itu kerana banyaknya harta, tetapi jiwa yang kaya. Saya tengok dekat Pakistan, puan, musim panas tidur tepi jalan, anak 8 orang tepi jalan, rumah tak ada, tepi jalan. Musim sejuk, saya tak tahu macam mana dia hidup. Suami isteri kita bagi dia roti, dia bagi ke anak-anak dengan kasih sayang. Subhanallah. Arti kata lain, bila sembahyang azan, anak semua sembahyang. Yang perempuan tudung dia comot, tak cantik, tak mahal, tapi pakai tudung. Saya nak tanya, siapa yang kaya? Jiwa ini yang kaya. Walaupun miskin, dia tahu tutup aurat itu wajib. Walaupun miskin, dia tahu bahawa solat itu wajib. Mengapa kita yang kaya tidak boleh tutup aurat? Kita yang kaya tidak boleh sembahyang. Kita yang kaya kereta banyak, satu kereta pun tak pernah sampai rumah Allah. Yang sampai apabila kita meninggal, maka kita dijemput dengan satu proton jenazah, namanya kullu nafsin za'iqatul maut. Dia menjadi tidak bermanfaat bila kita salah urus dia. Sebab tu kita puji anak kita dengan kebaikan. Biasalah budak, akak dia dapat nombor 1, adik nombor 1, dia ejek abang dia. Abang tak pergi ambil hadiah ke? Diam je abang dia. Saya pun tanya anak saya dapat nombor berapa? Nombor 14 habis. Yang laki-laki je lain sikit 14. Dalam kelas ada berapa orang? 30. Kenapa tak ambil 30? Banyak 30 tu. Dia pun confuse, bapa aku puji ke sini. Pandai abang, pandai. Dia suka dihargai. Inilah kaedah-kaedah kita. Dalam arti kata hati yang sihat, hati yang illa man atallaha biqalbin salim. Bahawa hati yang salim ini, hati yang sejahtera ini, hati yang selamat daripada syahwat, hati yang jauh daripada syubhat, hati yang mana duduk dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hati yang berbunga. Sebab tu di sini nilai dia. Saya sebut sangat-sangat penting benda ni.
Saya jumpa orang kaya, Masya Allah, Datuk, rumah besar, keretanya ya salam banyak. Bila duduk bersembang, dia miskin. Saya ustaz tak boleh tidur malam. Dia tidur lepas solat subuh. Cuma baiknya dia kaki surau. Lepas subuh dia tidur. Dia masuk pejabat dia 3 petang. Tak apalah pejabat dia. Maknanya yang saya faham, orang kaya tidak boleh membeli tidur yang nyenyak. Kita dalam kuliah tidur lagi. Orang yang kaya tidak boleh membeli kebahagiaan hidup. Orang yang banyak duit tidak boleh memberi kesihatan. Tiba-tiba Allah beri kita cukup indah dengan hati yang baik. Tengok orang kampung meninggal, jatuh pokok kelapa. Tengok orang KL kaya, mati, meninggal, jatuh helikopter. Kan cantik. Cara Allah susun tu cantik belaka. Kan? Cara dia tak sama dengan keadaan, sebab Allah bagi tu sesuai. Puan, pernah tengok tak orang tengok muka je kita rasa nak belanja dia. Tengok muka rasa seronok. Dia bawa motor kapcai, maggat tu tepi tu dah patah, helmet dah patah, starter tu dalam bakul. Allah, bawa motor peng, kita tengok rasa seronok. Man, jom minum. Dah ustaz tadi Tok Bila belanja. Tengok muka rasa nak belanja, tengok muka rasa nak belanja. Pernah tak puan tengok muka orang, tengok muka rasa nak sepak? Pernah? Tengok muka aku rasa sepak sedap. Ada macam mana Ustaz? Sebenarnya benda-benda ini nilainya kat sini, hati. Sebab tu bila kita datang kuliah ni, kena hati yang berbunga-bunga tu. Datang kuliah ni bukan sebab kawan pergi, bukan nak mengisi masa lapang, bukan kita kumpulan K-pop, kumpulan pengajian orang pencit, bukan. Tetapi datang kerana rasa lazat. Bila mari dengan kelazatan, ini hati yang berbunga. Dia mari dengan rasa minat, rasa seronok. Sebab tu kalau kita pilih satu kerja yang kita tak suka, kita kerja kat situ 20 tahun, kita dalam keadaan keterpaksaan. 20 tahun hidup kita boring, orang tengok kita boring, kita tengok kita pun boring. Berapa lama boring? 20 tahun. Ya salah. Allah mendatangkan ibadah ini dengan kasih sayang. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman dia sangat kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Puan, saya 26 Oktober yang lalu saya islamkan seorang budak perempuan, orang Sarawak, orang Cina, orang Sibu. Bukan budak biasa, speaking London. This is a cat, this is a dog. Bila dia mengucap dua kalimah syahadat tu, air mata dia bercucuran, menelih. Saya tanya dia, sebab nak peluk Islam ni kenapa? Sebab nak kahwin ke? Sebab ikut orang ke? Sebab saya kasih pada Allah. Allah, tuan-tuan, puan-puan, bukan senang kita nak buat benda yang sukar tanpa ada kasih sayang. Yang saya sebut tadi ni benda sukar ni. 3 petang kuliah pula tu, bukan konsert, kuliah. Allah, ustaz bila nak sebut wabillahi taufik, bukan senang. Kita tak pernah minum arak, nak suruh dia berhenti minum arak yang dia pernah merasa kelazatan maksiat arak, senang. Kita nak cakap dia jangan makan babi. Babi boleh? Sebut babi tak apa Saya kalau sebut khinzir tu rasa macam arnak. Kita nak kata dia babi tu haram. Dia dah biasa makan babi, dah rasa kelazatan babi tu. Anak murid saya Iban peluk Islam. Saya kata kat dia, Din, babi ni sedap Din. Babi ni ustaz, babi tu dipotong kecil-kecil, diletakkan serbuk kunyit, letak garam, goreng ustaz, nyaman. Dia cakap nyaman tu macam ayam kampung, aku rasa. Kita nak biar dia tinggal benda yang dia dah biasa buat. Dia biasa pakai seluar pendek, nak tutup pakai tudung, senang. Dia mesti ada satu benda yang lebih lazat daripada maksiat, dia baru dia boleh mengalahkan maksiat, iaitu kelazatan ini tak mungkin dapat melainkan dengan ilmu. Kena belajar. Bila masuk lazat, kita rasa seronok bila kita mari kuliah dengan hati yang berbunga-bunga, hati yang sejahtera, yang sehat. Tu yang semangat datang. Saya sampai tadi 2.30, orang tak ada lagi. Cikgu tunggu anak murid, alhamdulillah, cerah masa depan.
Saya lagi pejabat ni, mari ni nak masuk pejabat balik. Kan saya balik malam nanti ya, pukul 1 pagi. Dengan baju ni juga aku keluar pagi tadi. Nak ceritanya bahawa kita faham bila buat dengan kasih sayang tak rasa penat. Sebab hati kita berbunga dengan keimanan. Saya dah sekolah dekat Muar, sekolah tahfiz. Saya buat sekolah ni, asalnya duit ada 1,500 dalam kocik. Sekolah ni harga dia 4.2 juta. Adik kata, mana ada duit nak buat? Ada kat langit, saya kata. Orang kata gila, beli batu sikit, batu-batu letak dalam semak. Memang gila. Saya kata ke adik saya, orang merompak bank, dia tak salah hajat, balik bawa duit. Kita nak buka sekolah, orang hafal Quran, Allah tak tolong. Kau gila ke? Hari ni dia lalu, dia tengok sekolah ada 3 blok, nangis dia. Ini yang dulu aku tak percaya. Bukan tak percaya, hati kita itu ada sangka tak baik pada Tuhan. Kita nak keputusan kita jadi keputusan Tuhan. Itu masalah kita ni. Adab meminta tak ada sebagai makhluk. Contoh mudah, kalau kita berdoa Allah turunkan hujan, tiba-tiba hujan, adakah sebab doa kita, puan? Saya nak tanya, adakah sebab doa kita tu hujan turun? Tak nak jawab dia. Saya ada buat program tau, ana soal ana jawab. Sebab aku tahu orang takkan jawab soalnya. Yang kat TV tu tanyalah ustaz. Saya buat kat Gombak, ustaz tanyalah, ustaz tanyalah. Tanya tak jawab juga. Akhirnya kita buat program ana tanya ana jawab. Kita minta doa pukul 3 petang, 4 petang turun hujan. Bukan sebab doa kita hebat, kebetulan doa kita bertepatan keputusan dengan keputusan Tuhan. Sebab kalau tak ada nilai macam tu, kita tak ada hormat, tak ada adab pada Tuhan. Sebab Allah dah tahu 8 hari bulan 12 2015 pukul 4 petang hujan akan turun. Kalau sebab kita berdoa, tiba-tiba keputusan kita yang baru berdoa 3 petang tu membatalkan keputusan Allah, boleh ke? Mana boleh? Bawa bertenang, bertenang. Oh, baguslah ustaz doa turun-turun. Banyaklah punya bagus. Kita kena ada reserve sikit kat hati kita di sana bahawa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nak bagi apa yang kita ada tu agar dia itu memberi manfaat di sana. Anak ada satu yang lalu ni 200 pelajar. Saya kata saya nak bukan nak kanak-kanak ni. Saya nak mak bapa anak-anak ini minta tolong duduk, tunggu mak bapa. Menangis mak bapa. Anak-anak ini kalau tidak membawa kita ke syurga, dia membawa kita ke pintu lain, namanya neraka. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, inilah harta yang kita ada untuk bawa dia. Cara dia, kita bawa dia ke rumah Allah dengan pengisian-pengisian yang baik, menjadi anak yang soleh. Menangis ibu. Ada yang tak pernah cium anak, minta maaf tak sebut Ada hari ni orang hari raya, anak dia salam, dia buat macam ni. Ada orang kaya tuan-tuan puan-puan macam ni. Bila saya tanya siapa yang biasa cium mak dia pergi sekolah, cium tangan, cium pipi, con. Lebih kurang 5% je. Maksud saya macam ni, kalau kita tak bentuk anak kita, tak sayang, tak peluk dia, dia takkan peluk kita ketika kita nak mati besok. Peluk anak ni sampai besar, bukan kecil je, bukan hari raya je. Ada muslimat tanya ustaz, saya peluk anak ni hari raya je, macam mana saya nak peluk ustaz? Saya kata peluk sekarang. Terperanjat dia ustaz. Memang dia terperanjat sebab biasa peluk bapak je. Bila dia peluk terperanjat, tak pernah mak buat ni. Peluk lagi, terperanjat, kurang sikit, peluk lagi, akhir dia biasa. Maksud di sini Nabi ajar man la yarham la yurham, siapa yang tak mengasihi tidak akan dikasihi. Kita nak anak kita nazak tu, dipeluknya kita, ayah mengucap ayah, ibu mengucap ibu, asyhadu alla ilaha illallah. Yang titis air kat bibirnya titis, yang sapu air kat kepala sapu. Sebab sakit, mati ni sakit.
Dia perlu anak yang faham ilmu fardu kifayah, macam mana menguruskan mak ayah yang kita kasih, yang kita cinta, ketika sakitnya, ketika nazaknya, ketika nak cabut nyawa, setelah meninggal. Akhirnya setelah meninggal kita nak buat apa? Semua itu kerja anak-anak yang soleh dan solehah. Ada orang nak meninggal puan, ambil air sapu kepala dia berasap. Nabi nak meninggal sakit, Nabi ambil air sapu muka dia, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Wahai Allah, ringankan aku pedihnya mati dan sakitnya mati, ya Allah. Itu Nabi yang maksum, yang tidak melakukan dosa dan kesalahan. Berbuih-buih mulut, sakit, dia perlukan ada anak yang boleh duduk di pipi di sisinya membacakan Quran, surah Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra. Anak yang titiskan di bibirnya air, anak yang tahu benda ini perlu kepada anak-anak yang soleh dan solehah. Ada orang meninggal tak duduk dalam tong mayat tu, anak pangku ramai-ramai yang mandi-mandi, siap bercakap-cakap, ya Allah, masa kami kecil ayah kami mandikan kami, ya Allah, hari ini kami mandikan dia, ya Allah, di atas jasanya itu, ya Allah, ampunkanlah dosanya. Yang lain tu amin. Ketika kafan bercakap lagi, ya Allah, masa kami kecil ayah kami memakaikan kami baju, ya Allah, hari ini kami pakaikan dia baju tapi namanya kain kafan, ya Allah, di atas jasanya ampunkanlah dosanya. Yang lain amin. Kita nak macam ni puan. Tak nak nanti kita meninggal, suami meninggal, anak tak tahu nak mandi mayat, tak tahu nak kafan, tak tahu nak solat jenazah. Selai bulan dia tak kenal imam masjid siapa, sebab dia tak mari masjid. Dia nampak orang pakai kopiah, Pak Imam, ayah saya meninggal, macam mana? Aku bukan Pak Imam, aku siap. Kenapa? Jauhnya kita daripada agama. Ma yaumala yanfa'u malun wala banun. Tak bermanfaat padanya anak dan harta benda. Pertama, mesti hati yang berbunga. Yang kedua, sikit lagi, hati yang mati. Hati yang matilah hati yang dilana tiada kehidupan, yang tidak mengetahui Rabbnya sehingga tidak menyembahnya sebagai sesuai dengan perintah, serta tidak mencintai apa yang dicintai dan diredainya, bahkan begitu sebaliknya. Lawan bagi hati yang berbunga ini ialah hati yang mati, orang yang tidak ada kehidupan. Sebab tu kalau diberikan pilihan mandi mayat dengan mandi orang hidup, saya pilih mayat. Mandikan orang hidup ni payah. Kalau anak-anak yang boleh mandikan anak, isteri lah. Oh payah, lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini budak. Kalau suami dia habis, dia susun ambil air, dia aturnya, ambil water jet, dia ingat kawas, semua kawas apa. Aduh, kalau mak, aduh, partikular, lama. Rambutnya dia shampoo, badan dia shower gel, utility. Dah habis tu dia lap. Kalau ayah habis dia kejar, dia lap-lap muka, ambil bedak tepek-tepek, ku putih, barulah putih. Kan? Sebab mayat ini dia takkan bergerak, sebab dia tak ada roh, roh dah berpisah. Mayat ni senang mandi dia. Macam kita hidup, air, sabun. Macam tu juga mayat, air, sabun. Cuma kita hidup, dia mati. Dan orang Melayu kalau mandi mayat, dia nak pakai sabun hijau tu, dia panggil sabun mayat. Dah. Masjid saya pakai shower gel, pakai suku busuk. Shower gel ada, buat apa nak bagi sabun-sabun murah? Macam tu juga kita mandi. Puan mandi sabun dulu bawa air dulu. Oh sama lah. Ingat ampang mazhab dia lain. Cuma bagi mayat, berhati-hati ketika guna katembat tu, kapah kat lubang hidung, berhati-hati, takut dia bersin. Dia dah tidak ada kehidupan. Hati yang mati, hati yang tadi tidak boleh melihat antara gelap dan juga terang. Sebab tu bila dia dah mati hati itu, dia lebih keras. Allah sebut dalam Al-Quran, "Tsumma qassat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati
au ashaddu qaswatan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Baqarah ayat 74. Cuba tengok benda ni. Hati kita yang saya sebut tu tadi bukan nilai daging tu, tapi nilai benda yang nak dimasuk. Benda ni kalau dia keras, lebih keras daripada orang lelaki. Ada budak perempuan tu 16 tahun, 2 kali dah dia mengandung. Hati keras. Sehingga kan bila dia mengandung, lahirkan anak, dia kata, macam mana anak saya dah ada orang ambil tak? Mengandung ni macam berak semelit je. Keras perempuan. Ayah dia nak tumbuk dia, nak pukul dia, ayah dia nak ugut, nak bunuh dia. Dia punya sejuknya, tahu sejuk, cold blooded tau. Hati sejuk, hati memang nak kata apa ni, muka toyos, lamba bomba, sentimental hot dog, kering. Tapi ya salam, saya dah bagi ayat habis dah, ayat Quran dah 30 juzuk dah aku baca kat dia, tak jalan. Nak ceritanya kerasnya hati wanita apabila dia keras, lebih keras daripada segala-gala yang keras. Dan bila hati kita keras ni, kata Allah, dia seperti apa? Seperti batu, au asyaddu qaswatan, lebih dikeras daripada batu. Bukan Allah kata batu, lebih keras. Kenapa? Pertama kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-keras batu dia mengalir sungai. Umur saya 16 tahun, saya panjat Gunung Ledang. Tahu Gunung Ledang? Kat Sagil, Tangkak, Muar, Johor, Darul Takzim, JDT. Di tengah dia ada tangga, atas tak ada dah, ikut pokok panjat 1 hari setengah sampai. Atas Gunung Ledang tu tak ada pokok apa, ada kolam air kecil macam ni je, air. Saya tak jumpa putih Gunung Ledang pun. Tapi air yang kecil lompat dia turun ke bawah, dia membentuk air terjun yang besar yang boleh membunuh. Betul tak Tuhan kata? Di batu itu lahirnya sungai. Yang kedua, sekerah-kerah batu itu kata Allah, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhrujul minhul ma. Sekerah-kerah batu dinding ini, gunung, di celah-celahnya keluar air mata air. Pergi kat Batang Kali, Ulu Yam, air keluar tu air mineral, dan kita yakin air tu kalau minum sehat. Cuba pergi sekarang ni, orang tunggu air kat sana. Pergilah malam buta, malam celek, siang buta, siang celek, orang tunggu air. Muka dah macam tong air lah. Tunggu air sampai tak sembahyang, tunggu air sampai buka aurat. Dia lupa bahawa sehatnya dia Tuhan yang buat air sehatkan, bukan air. Yang ketiga kata Tuhan, wa inna minha lama betul minhun min khasyatillah. Sekerah-kerah batu tu bila turunkan Quran, pecah batu tu. Kerana apa? Min khasyatillah, gerunnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu puan, apa yang berlaku pada 25 April yang lalu, tahun ni lah, gempa bumi kat Nepal, kan? Baca berita ni? Tak baca. Perempuan baca Quran je, alhamdulillah. Rasa macam Lailatul Qadar aku tengah petang ni, rasa macam touching je. Bila berlaku gempa bumi dengan 7.9 skala Richter, kajian yang dibuat oleh US Geological Survey yang diketuai oleh Profesor Dr. Jackson James daripada Harvard University, gunung Everest ini sudah tenggelam 1 cm. Tenggelam. Gunung ini dia punya ketinggian 8.850 meter, maknanya 8,850 meter ataupun 8.8 kilometer. Faham ni? Tenggelam 1 cm sebab gegaran. Dan Kathmandu tu kerak dia dah lari 1 meter. Allah bagi contoh hebat. Saya ambil daripada US Geological Survey, bukan saya ambil daripada Jabatan Parit dan Tali Air. Faham deh? Gerunnya dengan ayat-ayat Allah pecah gunung ni. Min khasyatillah.
Nak ceritanya manusia tak boleh faham petunjuk setelah Allah berikan, sebab hatinya mati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang ini kata Allah, dia tidak buta matanya tapi buta hatinya. Sebab tu orang buta sampai masjid, orang celek tak sampai masjid. Orang miskin sampai kuliah, orang yang kaya tak sampai kuliah. Orang yang uzur sampai kuliah, orang yang sehat tak sampai kuliah, sebab hatinya sakit. Dan yang terakhir iaitu hati yang sakit. Hati yang sakit, hati yang marid, hati yang terkena penyakit. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah, kadang-kadang boleh sembuh, kadang-kadang dia membawa kepada kematian. Hati yang sakit ini perlu dirawat. Hati yang marid, fi qulubin maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi penyakitnya. Jadi kita tengok hati kita yang mana, yang berbunga ataupun yang gelap, mati, ataupun hati yang kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang dia lemah. Iman turun dan naik, naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, tambah dan juga berkurang. Tanda dia bertambah, dia banyak amalan, rajin buat baik. Tanda iman berkurang, banyak buat maksiat, mulalah lara dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup sekarang tu untuk petang ni. Saya kena pergi ke LRT Setiawangsa. Sekarang ni ada program di sana. Ustaz buat apa kat situ ustaz? Tak ada apalah, demo sikit-sikit je kan. Harga kereta api naik kan, kita tunjukkan rasa tak puas hati kita, zahir kan. Jadi saya rasa cukup sekarang tu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada soal jawab, ada pertanyaan, boleh lah insya-Allah. Ana tanya, ana jawab, boleh. Tapi ramai ni alhamdulillah. Kuliah maghrib tak ramai muslimat, kuliah asar ramai. Maknanya muslimat mempertahankan keasarannya itu, alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami, ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami, ampunkan dosa anak-anak, adik-beradik, saudara mara kami, sahabat jiran kami, ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, anak yang boleh mengajar kami kalimah la ilaha illallah ketika kami sedang nazak. Ya Allah, anak-anak yang boleh memimpin. Ya Allah, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada hari ini dan seterusnya dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Kau pandang kami ya Allah dengan pandangan kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami yang meminta, yang merayu-rayu padamu dengan permintaan yang banyak. Ya Allah, siapalah kami dengan penuh dosa dan kesalahan. Engkau memerintahkan kami meminta, Engkau menjanjikan permintaan kami diampunkan, dimakbulkan. Kami mengangkat tangan kami ya Allah, kami menuntut kepadamu ya Allah apa yang telah Engkau janjikan. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.